0897. Saya akan terus kongsi pengalaman anda. Yang lain boleh cuba tembus si bilik siaran di 669 11897. Seterusnya akan saya bacakan kiriman daripada Nurliza Wati, berkongsi peristiwa melalui kiriman email yang saya terima. Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam. Nama saya Nurliza Wati. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Saya di tempat tugas. Saya bertugas katanya di sini bertugas ada 2 shift. Shift pagi ataupun shift malam. Dan kalau shift malam ni mulanya pagi, lama ni 11 malam sampai keesokan hari 11 pagi. Kalau shift pagi 11 pagi sampai malamnya 11 malam di salah sebuah factory di Singapura. Pengalaman yang menakutkan ini berlaku apabila saya sedang berada di salah sebuah tandas di tempat saya bertugas. Memang lazimnya kalau kami nak pergi tandas, seringkali akan ajak teman-teman lah. Kami tidak akan pergi tandas seorang diri, kata Nurliza Wati. Selalu nak pergi tandas, mesti ajak kawan. Tak kiralah sesiapa saja nak ke tandas akan diajak. Dan tidaklah menjadi satu kebiasaan pergi tandas seorang diri, kata Nurliza Wati. Jadi pada hari yang disebutkan, entah macam mana saya ni sebenarnya nak pergi ke locker room ambil barang. Jadi saya pun pergi ke locker room saya untuk ambil sesuatu, kemudian terus tergerak hati nak pergi tandas. Jadi saya tell teman saya keluar daripada servis line ni, saya pergi ke tandas seorang diri. Jalan di koridor factory tempat saya bertugas, koridornya sepanjang-panjang tidak. Kemudian hujung tu barulah jumpa tandas. Jadi Nurliza pun dah sampai depan tandas, saya pun masuk, saya lepaskan hajat saya. Jadi sedang saya lepaskan hajat di salah satu kubikel tandas tu, saya dengar ada orang buka pintu dan masuk. Ada kawan lah ni, tak kesorangan. Saya pun teruskan dan habis saya keluar dari tandas, saya bersihkan tangan saya. Kemudian pintu tandas standard kata Nurliza Wati. Memang kalau tidak digunakan pun akan tertutup, tapi yang membezakan tu adalah tempat kunci. Kalau hijau, maksudnya tandas tu tidak ada digunakan. Kalau merah, dikunci, dalamnya ada orang. Saya tengok satu persatu semua pintu hijau. Takkanlah orang ni lupa. Entah macam mana Nurliza, saya punya gatal, saya pun jenguk dekat bawah nak tengok siapa masuk dalam. Bila saya bungkukkan badan saya tengok kat bawah, benda tu sedang bungkuk tengok saya yang sedang nak tengok dia. Sampaikan kisi, saya jatuh terduduk, habis basah seluar jin saya. Saya pun lari keluar, lintang pukang keluarkan tandas. Sampai dekat servis lain, saya tercungap-cungap. Teman saya tanya, kenapa? Saya kata tadi pergi tandas dan saya ceritakan apa yang berlaku. Kena marah kisi. Kan sudah jadi satu kebiasaan, kalau nak pergi tandas jangan pergi seorang diri. Rupa-rupanya kisi, benda tu dirahsiakan oleh supervisor kami, seorang orang Melayu kita lah, namanya Encik Eddie. Encik Eddie ni dah bertugas tempat tu dah bertahun kisi. Dan dalam tandas tu ada sesuatu yang berlaku dan penampakan yang menakutkan. Sebab itulah Cik Eddie mengingatkan kami semua, kalau nak ke tandas dia tidak benarkan pergi seorang diri. Tapi itulah nasib saya kisi, nak terserempak dengan benda tu dalam tandas memang menakutkan. Sempat tu nak tengok benda tu, dia sempat juga tunduk tengok saya balik. Saya, para pendengar 897 FM DJ Casey, akan teruskan dengan kisah anda pada tengah malam ini. Dan ini merupakan kiriman email yang akan saya sempurnakan. Ingat, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Peristiwa yang ingin diketengahkan berikut ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar. Katanya beliau telah pun mengalami satu gangguan, ternampak sesuatu yang dan perkara ini berlaku kepada beliau apabila beliau dan teman-temannya telah pun pergi mengunjungi satu tasik yang terletak di kawasan Tampines. Berikut ini kiriman dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidayah. Tolonglah kisi ketengahkan pengalaman peristiwa yang menyeramkan yang berlaku kepada diri saya.
Waktu itu, ketika perkara ini berlaku, saya dan teman-teman saya telah pun mengunjungi sebuah tasik. Tak ragu, di kawasan Tampines ini ada tasik yang terbiar. Dan saya dengan teman-teman telah pun ke sana. Sebenarnya kami, kata Hidayah, nak petik gambar di waktu malam untuk projek sekolah. Projek sekolah kami ini memerlukan kami memetik gambar di waktu malam. Kawasan-kawasan dipenuhi dengan alam semula jadi. Jadi sesuai sungguhlah, saya telah pun memilih tempat ini yang saya memang tahu. Saya telah pun pergi dengan teman-teman projek saya seramai 4 orang, termasuk saya, kata Hidayah. Memang nak masuk jalan dalam tu gelap. Tak ada lampu jalan yang lain. Kami menggunakan lampu suluh, menyuluh jalan masuk semak samun, ada lopa air yang bertakung dan sebagainya. Bila sampai di depan tasik dekat kawasan Tampines, memang pemandangan yang cukup indah. Kata Hidayah, teman saya mula petik gambar. Ada yang petik gambar di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Masing-masing petiklah gambar sendiri dan kita akan bandingkan, bezakan. Kemudian antara gambar-gambar yang dipetik itu, kita juga harus berada di dalamnya, menjadi subjek dalam petikan gambar tersebut, kata Hidayah. Jadi Casey, 2 orang sahabat saya ni terus langsung ke sebelah kiri saya. Lagi seorang sahabat saya berada di tengah-tengah. Saya pula jalan backtrack, menggunakan jalan yang kami masuk lagi yang tadi, ya, mencari tempat yang berbeza dari teman-teman saya untuk mendapat gambar yang lebih menarik. Bila sedang saya berjalan, kata Hidayah, saya terperasan ternampak ada seorang perempuan sedang berdiri memerhatikan saya dari jauh. Saya terus, katanya di sini, ya, menggunakan bahasa Inggeris, startled ataupun tercegat di sana apabila ternampak seorang wanita sedang berdiri melihat ke arah saya. Bila saya nampak, mula rasa meremang bulu roma. Saya patah balik ke arah kawan saya. Awal tadi saya katakan ada seorang teman masih berdiri di tempat kami baru sampai itu, dah hilang entah ke mana. 2 lagi sahabat saya pun tidak kelihatan, kata Hidayah, entah ke mana. Saya pun pekik nama teman-teman saya. Bila saya pekik, bayangkan baru pendengar Ria 897 FM, ini yang dilakukan oleh Hidayah di salah sebuah tasik di kawasan Tampines. Kata Hidayah, saya pekik, teriak nama sahabat saya, namanya Nurliah. Lia! Korang kat mana ni? Sejurus beberapa saat setelah saya pekik nama teman saya dengar ada benda yang respon. Lia! Korang kat mana? Casey, tak tahulah apa, tetapi benda itu ikut Casey. Saya pekik nama teman, dia ikut sama. Saya dah tak tahu nak buat apa. Nampak cahaya lampu dari jauh, saya ikut cahaya lampu tersebut. Memang sah, kawan saya sedang seronok petik gambar jauh daripada kawasan yang kami masuk. Kemudian dengan tercungap-cungap, saya kata pada kawan saya, kita keluar kat sini. Teman saya tanya kenapa, terpaksa saya bohong. Takut nanti mereka lari lintang bukang. Saya kata tadi nampak 2 ekor anjing. Kemudian kami semua keluar. Tercungap-cungap nafas kami dibuatnya. Bila sampai di main road, saya baru beritahu teman saya. Tercungap-cungap. Tak ada. Tadi aku suruh keluar. Korang tahu tak? Dekat dalam tadi, aku nampak ada perempuan diri. Semeranjat. Kami pulang ke rumah saya yang tinggal berdekatan dengan kawasan Tampines. Dan itulah pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Dikirimkan email, datangnya dari seorang pendengar yang bernama Hidayah. MJ12 on call. Peringkat Ria 897. Ini akan saya ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menyeramkan. Saya tak nak sebut. Okey. Estet perumahan ini adalah terletak di kawasan barat Singapura, barat Singapura.
Dan pengalaman yang diceritakan ini adalah kisah daripada Kak Maimun yang berkongsi peristiwa yang menakutkan beliau. Dan di rumahnya di kawasan barat Singapura ni, kenapa saya tak nak sebutkan? Sebab bila saya baca kisah ni memang seram. Jadi terpulanglah pada anda. Ada yang takut, ada yang mungkin rasa seram, boleh perlahankan ataupun matikan radio ketika. Kata Kak Maimun, Casey, Kak Maimun ingin berkongsi satu pengalaman kakak. Sebelum terjadinya perkara yang paling menakutkan dalam hidup Kak Maimun ni, Kak Maimun pernah beritahu suami beberapa kali untuk jemput kakak bila pulang dari tempat tugas. Kakak balik rumah, pulang ke rumah Kisis, lazimnya sampai di kolong blok sekitar 1.20 pagi. Dan waktu itulah kakak akan balik rumah seorang diri. Memang estet perumahan kakak di kawasan barat ni memang sunyi sepi. Nak-nak bila dah selepas 10 malam, macam tak ada orang, Kisi. Jadi apa? Bila perasaan takut ni mula timbul, kakak beritahu suami untuk jemput kakak dari kolong blok naik ke rumah. Tapi suami katanya penat, malas, keesokan hari dia tugas. Dan terpaksalah kakak pulang. Pulang seorang diri setiap hari. Memang Kisi kadang-kala takut nak naik lift, kakak akan naik tangga. Walaupun rumah kakak di tingkat 7, tercungap-cungap nafas dibuatnya kerana nak menghilangkan rasa takut. Jadi setelah lebih kurang 2 minggu berturut-turut, bayangkan para pendengar, kata Kak Maimun, 2 minggu berturut-turut beliau naik tangga. Sampaikan satu malam ni beliau, tak apalah, malam ni tak ada apa-apa insya-Allah. Jadi kata Kak Maimun, beliau picit lift dan tunggu lift untuk turun untuk pulang ke rumah menaiki lift. Apa yang berlaku? Bila Kak Maimun sedang tunggu lift turun, dah rasa meremang sangat bulu rumah. Kemudian hatinya berbelah bagi. Nak naik lift, nak naik tangga. Nak naik tangga, nak naik lift. Itulah yang difikirkan oleh Kak Maimun. Akhirnya beliau pilih naik lift. Dia masuk dalam lift, tekan tingkat 7, pintu lift pun tertutup. Dalam lift, para pendengar Ria 897 FM. Dalam lift, tiba-tiba Kak Maimun katanya, saya perasan Kisi, di belakang saya macam ada orang. Tapi saya tak toleh. Saya pandang ke arah lantai, tak nak tengok, tak nak ambil tahu. Dalam hati ni jantung berdegap-degup sebab saya tahu belakang saya ada orang. Mulut saya mula membaca. Kisi, kata Kak Maimun. Para pendengar Ria 897 FM. Kak Maimun mula baca. Misal katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kisi, bila baca tu, benda di belakang boleh ikut, Kisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak istighfar sampai tingkat 7, pintu lift terbuka. Kakak lari lintang bukang, ketuk pintu macam nak pecah. Suami tak bangun-bangun. Akhirnya kakak buka pintu masuk dalam. Macam nak putus nafas kakak. Tutup pintu, duduk di sofa ketakutan. Setelah kejadian malam tersebut, kata Kak Maimun, percaya ataupun tidak Casey dan pendengar rancangan MJ12, kakak balik rumah sampai ke saat ini akan naik tangga, tidak akan naik lift kalau orang diri. Terima kasih dan selamat tengah malam. MJ12 on call. Saya akan jawab panggilan. Anda boleh telefon saya sekarang 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Ini Azman. Azman, buat panggilan dari mana Azman? Daripada Tampines. Silakan Azman, ada pengalaman. Azman, di Tampines ada tasik Azman? Ada. Jadi tak apa, informasi terperinci tak perlu beritahu. Dan anda tahulah tentang kewujudan tasik dimaksudkan lah. Anda pernah silu kat sana? Pernah lah? Pernah nampak. Seram lah tempat tu Memang seram lah. Dan Azman ada pengalaman, kisah tentang apa ni? Silakan. Actually pengalaman ni tentang saya pancing. Tapi bukan di tasik tu lah. Okey, di mana ni? Di Changi ke? Dia boleh lah, Changi ke, East Coast ke? Dekat Sembawang Park lah. Oh, okey, silakan. Tapi ni dah lama jugalah. Jadi ramai dengan pancing dengan kawan satu je. Jadi tengah pancing tu tiba-tiba kawan cakap dia nak pergi buang air kecil .
So bila dia dah buang tu air kecil tu, dia lama lah tunggu dia. Mana boleh pergi kan. Tak tahu mana pergi pokok dia pergi cari lah. Kali tiba-tiba saya pusing belakang, macam ada rasa macam angin gitu. Macam tiupan yang sejuk, macam dengar bulu roma kan. Kali daripada ujung nampak ada gula-gula pocong dia actually daripada jauh. Okey. Dah nampak, tapi macam bila saya kejam mata kan, kejam klip nampak tu benda tu, pocong tu makin dekat dan makin dekat. Okey. Dia, tapi tak nampak dia macam lompat lah. Orang kata kan selalu dia lompat lah, tapi tak nampak dia macam hilang terus dia kat pokok, makin dekat. Dan sampai satu masa tu saya dah tak tahu apa nak buat. Saya terus cabut lari lah. Cari call member saya, rupanya dia bukan cari pokok pergi kencing, dia cari toilet lah. Situ ada toilet satu kan. Itulah saya ceritakan dia pun cakap dekat bila dia jalan tu nak pergi toilet tandas tu, memang dia ada rasa lah benda yang kena lah. Terima kasih tu saya nak tahu tu. Apa dia? Kalau Casey tahu dekat Tampines pun satu pokok tau. Tapi dekat dengan sekolah, saya tak ingat lah sekolah apa kan. Semua pokok ni dia dalam banyak-banyak pokok, dia seorang dia pokok yang tak orang tak boleh tembangkan tak boleh tebang pokok tersebut lah. Tak boleh. Orang dah try pakai mesin pun mesin terosak. Kalau tanya pendengar, mungkin diorang tahu lah tentang pokok misteri tu lah. Di blok mana lah. Tentang pokok misteri lah yang tak boleh ditebang. Sampai ada orang Cina sembayang semua letak kat situ, saya pun tak tahu kenapa. Okey. Tanyakan lah diorang tahu ya. Terima kasih sama-sama. On call. Hidupkan kembali semangat Gilang Serai dengan persembahan yang meraihkan muzik Melayu dari pelbagai genre. Saksikan budaya berlaga di Gala Laga Festival Muzik Belia 2018, sebuah acara anjuran Wisma Gilang Serai. Nikmati gabungan genre batu kada bersama gendang Melayu, juga piano klasik bersama dengan permainan angklung. Juga persembahan daripada Wicked Orang Nadi Singapura, Kim Jahat, Singa Raga, Reggae Remedy, Family The Pinholes, Nabila Jalal dan ramai lagi. Sabtu 10 November 2018, 2 petang hingga 10 malam di Wisma Gilang Serai. Festival Muzik Belia Gala Laga 2018, anjuran Wisma Gilang Serai, stesen radio rasmi Ria 897 FM. Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikendahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Daripada Raidin kata, apa khabar Kisi? Khabar baik. Nama saya Raidin. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman saya. Sebelum hospital Changi itu ditutup, saya pernah ke sana dengan siapa ni? Dengan kawan-kawan saya. Kami seramai 5 orang sebenarnya ke sana, berbekalkan kamera, lampu solo dan ada juga peralatan rakaman yang lain. Niat kami ini nak merakamkan sesuatu dan cubalah nak tengok nak edit. Dan apa yang berlaku ni sebenarnya dalam video yang kami nak rakamkan di kawasan hospital Changi yang lama tu, saya dengan teman-teman dah buat perancangan dah. Kami nak pergi ke sana selepas 12.30 malam. Kebetulan pada hari ini maksudkan tu memang ada chalet berdekatan dengan hospital lama. Chalet ini adalah chalet milik syarikat teman saya lah. Jadi kami pun malam tu dah bersiap sedia seramai 5 orang. Telah pun pergi ke sana berbekalkan seperti yang dikatakan tadilah, ada kamera video, ada juga lampu solo dan alat rakaman yang lain. Jadi kata sahabat kita ni, bila sampai di bawah tu, belum naik lagi sampai dekat kawasan bawah hospital tu, salah seorang teman saya bersuara. Dia kata, "Dok, malam ni jangan buat lah, aku rasa tak sedap hati lah."
Dua orang sahabat saya toleh, kau ni meripik lah. Mana ada apa-apa. Kita sini nak buat video, bukan nak cari hantu. Jadi saya pun berbelah bagi. Nak ikut yang teman saya yang nak rakam, ataupun nak ikut teman saya satu lagi ni, kata beliau ni, yang tak setuju dan katanya tak sedap hati. Jadi akhirnya kami berlima tak apalah naik ke atas dan mulakan rakaman. Ini berlaku betul-betul dekat foyer, macam tempat orang letakkan kenderaan di sana lah. Kalau di sekolah tu dipanggil foyer. Jadi bila berada dekat situ, salah seorang teman mula pasang video tu dan dia mula rekod, satu lagi mula suluh lampu suluh yang agak terang. Suluh punya suluh, memang tempat tu gelap. Sekali lalu kisi terperanjat teman saya sampai video cam terjatuh dan terkeluar bateri daripada video cam tersebut. Jadi saya tanya, kenapa dengan kau? Duk, pergi sekarang. Kami semua menjadi takut. Teman yang kata ni ternampak sesuatu ni bukan yang tadi saya katakan, bukan yang tak sedap hati. Teman yang nak naik atas buat aman. Jadi saya tanya kenapa, dia angkat kameranya sampai bateri tercabut. Angkat bateri, kami semua jalan selaju-lajunya turun tangga kisi, keluar dari kawasan tu. Jadi saya tanya kenapa, teman saya kata tadi bila dia sedang suluh lampu sambil petik gambar ataupun video, dekat tingkat 2 dia nampak ada orang sedang berdiri. Dia terperanjat sampai terlepas video cam tu daripada tangannya. Jadi teman saya satu lagi ni, kau betul. Jadi kami pun pulang kembali ke chalet dan batalkan niat. Dan yang paling kelakarnya, teman saya ni dah rakamkan. Hairan bila lihat balik rakaman tersebut, nampak kamera jatuh, tak lihat pun apa-apa yang teman saya nampak. Yang hairan, saya tanya dia, kau nampak tak dalam video? Tak, dia kata dia tak tengok dekat video monitor, tapi dia sedang melihat di luar video monitor dan ternampak ada sesuatu berdiri sampai membuatkan dia rasa terkejut. Macam-macam kisah. Yang lain boleh cuba 669 11 897, silakan. G12 on call. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Saya Cik Ramli ya. Cik Ramli, buat panggilan dari mana Cik Ramli? Dari Bukit Panjang. Dan Cik Ramli ada kisah pengalaman tentang apa Cik Ramli? Silakan. Ada juga, dengar-dengar cerita ni seronok juga kan. Jadi kita cuba dapat pula. Tentang apa Cik Ramli? Silakan. Ini kisah ni dah 2-3 tahun yang lalu lah. Okey. Jadi kawan saya ni dia piknik lah dekat ni Padang Changi. Jadi kawasan mana pun saya tak mahu cakap lah kan. Jadi dia telefon saya lah, dekat datang lah sini. Kita duduk-duduk kan. Tapi saya memang orangnya kaki pancing. Jadi saya kebetulan malam tu saya tak bawa barang-barang pancing lah. Saya datang cuma nak duduk-duduk saja kan, teman-temankan dia dengan family semua. Kali saya cakap dengan dia, marilah kita pergi tengok-tengok orang mancing dekat sana kan, kat tepi batu tu. Okey, saya pun duduklah berbual dengan orang pancing tu. Kebetulan saya nampak ada kelibat tu. Kelibat daripada laut tu ada terus naik ke pokok. Jadi saya tak mahu kasih tahu kawan saya lah, mungkin nanti dia seberapa kan. Tadi kebetulan bila saya beredar di tempat tu, saya nampak pokok tu, Casey tahu apa, dia pergi gegar tu macam nak roboh pokok tu. Satu pokok je. Pokok tu saja yang bergoyang, lain pokok tak bergoyang. Jadi saya kebetulan tu pula kawan ada sebelah. Saya cakap dia, kau tengok tu nampak pokok tu tak? Cakap, kenapa tu? Dia cakap, saya cakap lah bendala tu dah naik ke atas. Saya cakap kan, dah naik. Anak aku kat bawah lah. Dia cakap, habis saya cakap kan dia tak ada. Kita tak kacau dia, aku kan jangan bimbang. Saya cakap dengan dia kita lah. Jadi dia cakap, macam mana kau tahu? Aku dah nampak daripada kelibat laut tu, dia dah naik ke atas. Saya cakap dengan dia, jadi sengaja aku tak nak panggil kau, so kau tengok tempat ini ada benda-benda yang gini lah. Saya cakap dengan dia. Dia kalang kabut dah. Dia cakap dengan saya, aku nak pack lah, aku nak suruh bini aku dengan anak aku semua balik, aku tak nak overnight. Itulah pengalaman saya lah yang 2 tahun lepas lah, insyaAllah. Terima kasih Terima kasih. Kembali, silakan hubungi saya 669 118 927. Yang ini daripada Kak Putri Alisa. Wah, kata Kak Putri Alisa, apa khabar Kisi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kakak ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa. Mungkin Casey pernah ketengahkan dan kakak juga pernah dengar Casey ketengahkan. Tapi ini pula kali ini terkena pada diri kakak. Nah, ini melalui kiriman SMS dari Puteri Alisa. Katanya di sini, waktu tu sekitar 11 malam. Kakak pula sedang duduk di ruang tamu menonton DVD cerita seram. Suami kakak berada di dapur sedang buat air. Apa yang berlaku, sedang suami bancu air dekat dapur nak buat untuk kakak dengan suami minum, anak dua orang dah tidur dalam bilik. Kakak dengar depan pintu di ruang tamu, Assalamualaikum. Kakak pula boleh jawab, Kisi, Waalaikumsalam. Suami kebetulan baru keluar dapur air. Suami tanya, awak jawab salam siapa? Astaghfirullah abang, ada orang beri salam tu abang tadi. Awak jawab salam siapa? Tiba-tiba meremang bulu rumah kakak Kisi. Bang, tertidur bang. Tidur bang, kita tidur bang. Tak nak minum air tu kasi habis. Kemudian kakak dengan suami batalkan niat untuk tonton DVD seram. Masuk dalam bilik, dah tutup pintu semua. Suami dah pun mula nak tidur. Kakak tak boleh tidur, Kisi. Terdengar masih lagi tengyang-yang suara orang beri salam di telinga kakak. Akhirnya setelah kakak penat dapat lelapkan mata. Tetapi Casey memang menyeramkan. Kakak dengar orang beri salam. Kakak jawab, suami tegur, awak jawab salam siapa? MJ12 on call. Okey, terima kasih sekali lagi bagi anda yang telah pun memantau siaran Misteri Jam 12 Ria 897 FM. Teman-teman di seberang tambak, terima kasih. Ada juga peminat-peminat rancangan ini yang kirimkan email pada saya, tanya khabar, yang katakan suka dengan MJ12. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Mungkin kalau saya tak dapat balas setiap email, dan sini saya haraplah ucapan terima paling sedikit lah dapat saya lakukan. Juga teman-teman yang berada di seberang laut lah, orang-orang Batam, Tanjung Balai Karimun lah, di mungkin di Batam, Kepulauan Riau lah. Terima kasih pada semua. Ya, terima kasih pada ibu-ibu, bapa-bapak yang sudi memantau Misteri Jam 12. Juga pada anda yang di Singapura, terima kasih. Yang pada di luar negeri itu, mungkin berada di Dubai, berada di Australia, berada di mungkin di California, di England, terima kasihlah kerana memantau Ria 897 FM. Awal tadi beberapa kisah telah pun kita dengar, memang menyeramkan. Kisah akak tadi itu, walaupun kisahnya tentang orang beri salam. 11 malam suami buat air, dia di depan sedang tunggu suami bancu air. Orang beri salam, Assalamualaikum. Salam. Suami keluar, awak jawab siapa? Kemudian meremang bulu roma. Tak tahulah. Jadi itulah, suami dah bancu air, dah seronok ni nak menonton DVD. Terbantut pula macam mana tu. Okey, kiriman-kiriman selanjutnya yang akan saya bacakan ini dari teman kita. Hai Gisi, saya adalah seorang pramugari yang bekerja di salah sebuah syarikat penerbangan di luar Singapura. Ada satu cerita yang cukup hangat yang ingin saya kongsi bersama teman-teman di Ria. Cerita ini begini. Pada satu hari, adalah seorang pramugari dihampiri oleh seorang wanita tua. Dan perkara ini berlaku dalam kapal terbang di dapur ataupun yang dikenali sebagai di galley. Wanita itu memberitahu si pramugari supaya pergi ke tempat duduk suaminya yang berada di hadapan di kawasan tempat duduk business class, dan menyuruhnya supaya mengingatkan suaminya itu jangan lupa untuk memakan ubat. Pramugari yang bekerja di economy class tu pun teruslah mengikut arahan wanita tersebut. Jadi itu yang juga ketika itu wanita itu berada di economy class untuk ke hadapan dan mencari suami wanita itu. Jadi bayangkan, datangnya seorang wanita tua kepada ke arah pramugari ini dan suruh dia ingatkan suaminya makan ubat. Laki dan bila katanya di sini bila wanita itu mengingatkan suaminya untuk makan ubat, lelaki tua itu terus berasa hairan dan bertanya, bagaimana anda tahu yang saya ni kena makan ubat? Lalu jawab pramugari itu, isteri encik tadi bilang saya dia dekat belakang tadi pergi tandas, duduk di kelas ekonomi, dan memberitahu saya. Tiba-tiba lelaki itu terus menangis, terisak-isak dan seolah-olah macam marah lah. Mana mungkin isteri saya boleh cakap macam tu. Dan tetapi pramugari itu bersungguh-sungguh dan berkata dia telah berjumpa dengan isteri
Lelaki tua itu berkata tidak mungkin kerana isteri saya sudah meninggal. Badannya ada dalam keranda di bawah tempat kargo dalam kapal terbang yang mereka sedang naiki. Pramugari itu sungguh terkejut dan terus balik ke belakang untuk mencari wanita itu semula. Setelah puas mencari tak jumpa wanita tua tu. Inilah satu kisah misteri yang menjadi cerita hot di company saya. Wallahualam Katanya sini mungkin ia benar-benar terjadi atau tidak, kita pun tak tahu. Cuma yang pasti isterinya sudah meninggal. Yang itu masih katanya di sinilah mungkin masih sayangkan suaminya. Adakah menyampaikan pesanan yang terakhir untuk suami yang disayangi? MJ12 on call. Yang ini tentang pendengar kita katanya daripada Zuliman. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang menyeram aku, dan perkara ini memang benar-benar berlaku di rumah maklong saya di seberang tambak. Wah, kata Zuliman ni kisah yang menyeramkan ini. Sebenarnya saya ni dah buat rancangan nak balik awal. Saya nak bangun pukul 4 nak keluar rumah pukul 4 pagi. Ya, sebab kalau saya keluar lambat sedikit nanti habis sesak di checkpoint lah, kata Zuliman. Jadi sebenarnya saya nak pulang awal tu memang saya tidak bertugas. Saya bercuti selama 3 hari. Jadi hari yang kedua saya bercuti tu, setelah satu hari saya bermalam di rumah maklong saya nak jumpa dengan sahabat saya yang ajak saya nak pergi riding lah. Jadi saya ni sebenarnya nak balik ke rumah, nak tukar pakaian sebab saya lupa ada pakaian-pakaian tertentu untuk riding ni, saya lupa nak ambil. Jadi saya nak pulang ke rumah awal, pukul 4 pagi nak keluar. Jadi Zuliman kata beliau telah pun membatalkan niat untuk pulang ke rumah seawal itu. Kenapa? Bila nak ceritakan ni. Setelah saya dah mandi, dah salin pakaian, dah angkat helmet dengan kunci, nak keluar daripada rumah maklong saya, terperanjat apabila saya ternampak ada wanita duduk di atas motosikal saya. Cara dia duduk ni bukanlah macam nak menunggang. Cara dia duduk ni, dia duduk ke tepi. Kedua-dua kakinya di bahagian tepi motor dan dia membelakangi saya nampak. Yang saya hairan, motor saya ni saya bukan letak center stand, saya letak side stand, kata Zuliman. Bila letak side stand, kalau duduk macam tu, motor akan jatuh. Susah nak balance ataupun susah nak seimbang lah, seimbangkan motor tu. Jadi kata Zuliman, bila saya berdiri lama, maklong saya keluar dari bilik. Dia pusing, Man, kau nak balik? Saya nak balik. Kemudian saya panggil, maklong sini. Tu apa maklong? Astaghfirullahalazim, tutup pintu. Baru maklong buka story. Katanya di kampungnya ada seorang makcik ni pelihara kakak cantik. Senang cakap kisi Pontianak. Benda tu akan kelihatan kadang-kala. Satu tu benda boleh kelihatan di banyak tempat dalam satu masa yang sama. Saya tak percaya. Takkanlah. Mana dalam dunia moden dan tu? Jangan. Jadi saya buka pintu balik, wanita tu dah hilang. Hilang begitu saja. Baru saya kata pada maklong, tak maklong, saya balik dulu lah, saya dah lambat ni. Saya keluar rumah tu sekitar 4 suku pagi. Saya hidupkan motor saya, dah pakai helmet, saya pun berangkat berlalu pergi. Sedang saya tunggang motosikal KC, wanita yang sama. KC nak tahu berada di mana? Wanita yang sama saya nampak di atas pohon di hadapan salah sebuah rumah yang kosong. Bila nampak saya terperanjat, saya tekan brek, patah balik KC. Kalau nak keluar daripada kawasan rumah kampung maklong saya kena gunakan satu jalan raya yang gelap gelita, tidak ada lampu jalan. Oleh kerana saya tak berani, patah balik, ketuk pintu maklong buka. Sekejap nak dah balik, bahasakan saya. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam KC. MJ12 on call. Bersama saya kita ada Fiza. Selamat pagi Fiza. Selamat pagi. Buat panggilan dari mana Fiza? Saya daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Kawasan mana tu Johor Bahru? Dari Desa Mutiara. Dan Fiza, pengalaman Fiza tentang apa? Silakan. Sebelum saya nak cerita ni,
Saya nak bagi tahu, saya minat sangat rancangan Misi Lian 12 ni. Start saya daripada belum kahwin sampailah saya dah kahwin. Sekarang dah ada anak seorang. Oh, terima kasih, tahniah beranda. Terima kasih lah. Terharu saya dengar tu. Jadi apa ni, anda ada pengalaman misteri yang berlaku di mana? Dalam rumah ke luar rumah, macam mana tu? Di luar rumah. Masa tu saya belum kahwin lagi. Dalam 2005 macam tu. Saya sedang berbual dengan abang saudara saya lah. Kita orang memang suka duduk malam kat hall, berbual ramai-ramai. So masa kita orang tengah berbual, saya duduk depan pintu. Pintu kampung biasalah, dia macam pintu lipat-lipat, ada cermin tu kan. Sedang saya berbual, abang saudara saya dengan adik saya pindah tempat lah berbual. Memang kita orang tengah berbual pasal cerita hantu. Pas masa berbual tu, abang saudara saya macam terdiam sekejap. Dan dia cakap, pindah tempat lah kat sana sikit, kat depan sikit, jangan duduk depan pintu lah, dia kata. Lepas tu saya cakap, tak nak lah, sini best lah, cakap macam tu kan. Sekarang sikit. Lepas tu dia cakap, tak apalah, kau duduk kat sini, aku berbual tempat lain lah, aku duduk tempat lain, dia cakap. Dan saya duduk seorang, saya macam terpasang dekat pintu cermin tu ada orang intai. Dia intai, rambut dia berubah kan. Dia macam sengit lah kepala dia. Lepas saya terdiam, terus saya pindah tempat lah. Duduk dekat abang saudara saya lah. Dia tanya, kenapa kau pindah? Saya cakap lah dengan dia, saya nampak sekian-sekian lah. Macam tu lah tadi aku nampak, sebab tu kau pindah tempat. Lepas tu orang semua dah diam. Adik saya cakap dia nak pergi toilet. Toilet yang dalam bilik dekat rumah tu, biasalah kampung kan. Belakang tu memang banyak pokok kelapa. Dan adik saya duduk belakang. Dia tak lupa lah, kat bilik belakang tu tingkap dia macam pecah lah, satu pecah kat atas kan. Lepas tu dia tengah isap rokok tu, dia nampak macam dekat atas pintu ada perempuan rambut panjang macam sama yang saya nampak, ruban-ruban. Letak dagu dia dekat atas tingkap, tengah tengok adik saya. Dia terus campak rokok dia terus duduk depan, dia gigil badan dia. Itulah, memang kat situ memang banyak pengalaman dia, kampung bakar batu. Jadi anda nampak, kata yang nampak wanita tua beruban berdiri tu hilang macam tu aje lah? Bukan hilang macam tu. Jadi saya dah pindah, saya duduk macam dengar balik kan, memang masih ada lagi. Dia terang. Memang nampak dia punya rambut memang berubah lah, macam dia macam tengah mengintai, seram lah. Wah, itu seram. Terima kasih Fiza. Ya, sama-sama. Baik, saya akan teruskan dengan kisah berikut ini. Ini ada kiriman email dari pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Dan ini datang daripada mana ni Ini pendengar dari seberang tambak lah, dari negeri Johor ni. Nama Rahayu. Rahayu bertanya soalan berikut ini. Kata Rahayu, Kisi, saya pernah mendengar satu pengalaman yang diceritakan oleh ibu saya tentang kampung saya. Tempoh hari, Kisi ada ceritakan perkara yang serupa, tapi Kisi tak sebut kawasan mana. Boleh saya tahu tak? Sebab ibu saya pernah menceritakan tentang perkara yang serupa. Perkaranya apa? Tentang di kampung saya ada seorang bidan, ataupun lebih tepat lagi, ada seorang tukang ubat bomoh yang menyamar sebagai seorang bidan. Kalau sesiapa yang hamil nak melahirkan menggunakan khidmat beliau, bidan itu, bomoh itu akan ambil kesempatan. Antaranya, uri itu akan dibawa pulang, katanya nak ditanam, akan diberi makan kepada makhluk-makhluk yang dipelihara. Dan lainnya juga, pada malam-malam tertentu benda ini akan dilepaskan, akan berleluasa di perkarangan kampung kami. Saya ingin bertanya pada Kisi, boleh tak Kisi beritahu kampung mana yang Kisi ceritakan? Terima kasih. Wassalam. MJ12 on call. Kita teruskan dengan kisah yang dialami oleh Fitriana yang memang cukup menyeramkan. Kata Fitriana, apabila ibu saya meninggal dunia, untuk pengetahuan Kisi, ibu saya ini ada menyimpan saka. Pada setiap malam-malam tertentu, dia ada banyak Kisi keris-keris yang dia simpan dalam satu peti. Dia akan mengasap keris itu dan kemudian cuci, bilas keris tersebut dengan menggunakan limau. Perkara ini juga dilakukan oleh abah saya, tapi saya lebih rapat pada ibu.
Maklumlah Kisi, saya, kata Fitriana, satu-satunya anak dalam keluarga. Bila ibu meninggal dunia, sayalah orang yang paling sedih, lebih daripada ayah saya. Ada seorang kenalan Pak Long saya. Beliau adalah seorang ustaz. Beritahu pada Pak Long untuk sampaikan pada saya. Untuk beberapa hari, mungkin beberapa minggu ini, saya dinasihatkan supaya jangan tidur duduk dalam rumah. Kalau boleh saya duduklah rumah makcik, pakcik, saudara mara yang lain, kata Fitriana. Saya tanya kenapa. Pak Long saya hanya mengatakan, jangan. Kalau boleh janganlah. Jadi saya berdegil. Saya kata tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Dan saya tak boleh tinggalkan rumah sebab banyak kenangan saya bersama dengan ibu dalam rumah saya. Kisi, malam yang kedua setelah ibu meninggal dunia, saya sedang tidur dalam bilik ibu. Ayah malam tu bertugas. Dalam rumah tu saya seorang saja. Ibu saya ada sejarah simpan saka, ada sejarah simpan keris-keris pusaka yang tadi saya dah katakan pada Kisi. Sedang saya tidur, saya dengar bunyi orang ketuk tingkap. Entah macam mana saya boleh terbangun. Saya dengar suara Kisi. Fitriana, Mak datang. Apabila saya lihat luar jendela, kata Fitriana, saya rasa macam ibu saya berada di luar tingkap. Takut, rindu, seram, sedih, semua bercampur aduk. Nak buka tak nak, nak buka tak nak. Saya tak berani nak bu. Saya tak berani nak buka tingkap, kata Fitriana. Saya keluar dari bilik, pergi ke ruang tamu, saya telefon Pak Long. Malam tu juga Pak Long datang jemput saya, Kisi. Tidur di rumahnya. Barulah di rumah Pak Long ceritakan pada saya. Ibu meninggal, meninggalkan saka. Yang datang tu bukan ibu. Malah saka arwah ibu yang nak diturunkan pada saya yang belum lagi kesampaian. Bila saya dengar, saya terperanjat, Kisi. Saya memang terkejut. Ayah saya memang tidak indahkan dan kisah tentang hal ini. Dia seolah-olah dah tak sayang dan tak ingatkan saya sebagai anaknya. Tapi Pak Long saya memang ambil berat. Sampai ke saat ini, Kisi, saya masih duduk rumah Pak Long sebab masih belum dapat menghalau, menyekat saka diturunkan pada saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Kisi. Encik Zaidi, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Anak saya ni sebenarnya baru berusia 5 tahun. Dan sekarang ini saya suruh dia duduk, saya suruh dia tidur. Bukan dengan saya dengan isteri, malah saya nak latihkan dia tidur seorang diri. Sebab takut nanti macam anak adik saya. Usia dah masuk 7 tahun pun masih nak tidur sekatil dengan mak dengan bapa. Jadi kata teman kita, Abang Zai lah saya panggil, kata Abang Zai ni, jadi anak saya satu malam ni terbangun di waktu malam. Apa yang aku? Anak saya kejutkan. Baba, Baba. Dia panggil saya Baba. Saya terperanjat. Kenapa anak saya bangun? Anak saya ni tidur bersama dengan bibiknya. Bibi itu adalah pembantu rumah. Kami panggil dia Bibi lah. Jadi kata Cik Zai, Abang Zai kita ni, anak saya kejutkan saya. Saya ingatkan dia nak ke tandas ke apa. Nak pergi tandas. Dia geleng kepala. Kenapa? Kenapa? Sini. Jadi dia bisik kat telinga saya. Baba, dalam bilik ada hantu. Saya terperanjat. Saya bangun dari katil. Saya pimpin tangan anak saya nak bawa dia keluar bilik. Dia geleng kepala. Dia kata takut. Tak apalah. Jadi saya pergi ke bilik yang di mana pembantu rumah saya sedang tidur, sepatutnya dengan anak saya. Saya ketuk pintu beberapa kali. Tak ada orang jawab. Saya buka pintu. Pembantu rumah sedang tidur di katil hujung. Di katil anak saya, dekat ujung sekali ada orang sedang duduk.
Bila saya nampak sekali pandang Casey, benda ni bukanlah saya ceritakan pada Casey. Saya buka pintu perlahan-lahan, saya nampak benda tu, saya terjegat, bukan. Ketuk, tolak, nampak, tarik balik. Macam itulah. Dalam masa 1-2 saat saya terperanjat. Kemudian saya ambil anak saya, tidur atas katil dengan saya. Sampailah keesokan harinya, isteri tanya pembantu, kenapa Saiful tidur dengan kami? Dia pun tak perasan yang anak saya Saiful ni bangun. Jadi saya selidik. Rupa-rupanya Casey, pembantu rumah saya ni ada bawa pendinding. Pendinding tu akhirnya dia tunjuk pada saya, disimpan dalam satu botol, dibalut dengan kain hitam, masuk dalam beg. Saya tanya siapa kasih, ibu dengan ayahnya kasih untuk mendinding dia supaya tidak ada gangguan di Singapura. Saya kata, saya dengan isteri, dengan anak saya ni orang baik-baik. Takkanlah saya nak apa-apakan dia. Tapi dia cuma diam. Saya ambil tu nak buang. Tapi bila dengar nasihat salah seorang teman suruh tanam, carilah tempat yang sesuai untuk tanam. Itulah pengalaman daripada Abang Sai berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik teman Ria 897, ada semakin berat kepala saya ni dia biar berat, babe. Dahsyat, babe. Macam atas kepala saya ni ada batu besar duduk. Saya akan teruskan dengan kisah-kisah anda. Mungkin ada seorang pemanggil boleh hubungi saya di 66911897. Dan ada yang tanya, Casey tadi Casey pergi mana? Adalah salah sebuah kawasan saya tak boleh beritahu, saya tak nak beritahu lah. Sebab nanti kalau saya beritahu, tempat tu jadi macam Mustafa Center pula malam ni orang datang Jadi biarlah rahsia. Dan ada juga yang telah pun, terima kasih pada teman-teman yang telah pun screen capture video tersebut dan juga yang telah pun paparkan di Facebook Ria. Dan terima kasih bagi anda yang like Facebook saya, Facebook baru saya yang baru mungkin saya pun lupa 5 ke 6 hari lah macam tu lah. Terima kasih lah bagi anda yang memantau Facebook Ria 897 FM juga. Dan jangan lupa untuk terus menonton video-video untuk mengundi DJ paling popular ya. Anda tengoklah DJ mana yang anda sayang. Alah, yang penting ni anugerah-anugerah ni semua seketika adalah khidmat untuk kita berjuang setiap malam ni, bukan senang. Okey, ada juga beberapa SMS saya terima ni, datangnya daripada mana ni? Okey, ada kat sini kata Casey, saya pun bening-bening kat sini Casey, tak tahu kenapa. Ya, terima kasih lah You feel me, I feel you lah. Kata Dharma, Casey, bukan apa Casey nak buat cerita, tapi cuma pendapat pandangan saja. Memang ada di antara pekerja-pekerja asing ni akan bawa benda-benda pelik untuk melindungi diri mereka. Oh, Dharma katalah macam itulah Yang ini dari Margina. Selamat tengah malam Casey. Saya ingin ketengahkan pengalaman yang berlaku beberapa tahun yang lalu yang tak dapat saya lupakan. Masih segar diingatan, kata beliau. Ya, walaupun sudah 8 tahun berlalu Casey, kisahnya begini. Pada hari kejadian, abang dan kakak ipar saya belum pulang dari tempat tugas. Masa tu saya bekerja sebagai hotel front desk. Kata beliau, sudah terlalu penat. Bila saya pulang di rumah, saya pun terlelap. Dalam pukul 5 petang, saya tersadar bila bunyi telefon. Bila saya bangun, dah dekat 7 malam. Berbual dengan makcik saya di telefon, saya pun nak ke tandas, suruhlah makcik saya tunggu. Saya letak telefon ke tepi. Bila dah lepaskan hajat, bila saya melangkahkan keluar dari tandas, sebelah kiri saya Casey, ternampak ada orang diri. Pula ni. Cik Kak Casey berdiri sedang seolah-olah lah tunduk ke bawah, dan rambutnya ni katanya di sini menutupi wajahnya. Saya terus terpekik dan menggigil lah saya bila saya tulis sekali lagi benda tu hilang begitu saja. Terima kasih dan juga selamat malam. Baik, 66911897. Ya, silakan hubungi saya sekarang dalam Misteri Jam 12. MJ12 on call. MJ12 on call. Para pendengar Ria 897 FM,
Pada tengah malam ini, saya Casey akan ketengahkan mungkin satu topik yang setelah pun saya tanyakan awal tadi di Facebook tentang Saka. Teman-teman Misteri Jam 12, saya akan mulakan dengan apakah sebenarnya Saka? Dan ada kiriman email yang saya terima daripada seorang pendengar berkongsi tentang Saka. Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah ataupun sebenarnya apa itu Saka. Mengikut daripada beberapa laman web yang saya baca, beberapa orang yang telah pun saya berujuk tentang hal Saka. Rata-rata secara kesimpulan, Saka itu merupakan satu ilmu turun-temurun, datangnya dari nenek moyang. Mungkin dari nenek moyang kita diturunkan kepada nenek kita, diturunkan kepada ibu, kemudian diturunkan kepada kita. Cara diturunkan Saka ini berbagi kepada beberapa cara. Satu, cara yang disedari. Anda selaku empunya badan sedar yang anda bakal menerima Saka. Mungkin dalam satu upacara tertentu. Mungkin upacara-upacara penyerahan Saka ini dilakukan dalam rumah, di luar rumah. Yang selanjutnya, cara yang tidak disedari. Cara ini adalah dengan sentuhan. Mungkin kadangkala dengan sentuhan ataupun secara otomatik Saka itu akan diturunkan kepada anda. Itulah antara perkara yang saya bertanya pada mereka dan terbaca di beberapa laman, di beberapa blog di internet. Saka boleh diturunkan secara paksa ataupun secara yang diizinkan. Bila Saka duduk dalam badan seseorang itu, dikatakan orang itu akan mempunyai satu kelebihan itu mampu boleh membantu empunya badan, ataupun kelebihan itu akan membinasakan orang yang mempunyai Saka tersebut. Seperti contoh, dikatakan di sini dalam laman blog yang ada di hadapan saya ini, Saka itu boleh membantu kalau orang itu sedar dia ada Saka dan dia tahu bagaimana nak menggunakan Sakanya. Saka boleh digunakan untuk menumpaskan musuh, melakukan kerja-kerja yang tak boleh dipandang dengan mata kasar. Seperti contoh, kalau seseorang tuan ada memelihara binatang ataupun haiwan dan sebagainya seperti anjing. Anjing itu disuruh jaga rumah. Bila ada perompak, bila ada mereka yang tak dibenarkan masuk, malah anjing akan bertindak menyerang si perompak tersebut. Begitu dengan Saka. Tujuannya menjaga tuan. Tujuannya juga adalah untuk membinasakan musuh-musuh yang ditunjuk oleh tuannya. Sama seperti anjing yang saya katakan awal tadi. Anjing harus diberi makan. Dan pernah anda dengar kisah-kisah di berita, di internet, di YouTube, di mana anjing makan tuan tak boleh dikawal. Begitu juga dengan Saka. Bezanya, anjing adalah sejenis binatang yang boleh kita lihat dengan mata kasar, tetapi bukan Saka. Saka ini kalau diberi makan secukupnya, dilayan dengan baik, dijaga dengan sempurna, dapat melaksanakan pelbagai perkara. Sebelum mempunyai Saka, si tuan punya diri harus percaya yang jin itu wujud. Harus percaya yang jin boleh ada di mana-mana tempat dalam sekelip mata, dan jin boleh ada di banyak tempat dalam masa yang sama. Ada juga upacara-upacara yang dikatakan membaca mantra memuji si Saka tersebut. Kalau tuan lupa nak beri makan, kalau Saka tidak diberi makan, maka Saka akan menyerang tuan dan tuan akan hidup dalam keadaan histeria. Itu kepada tuan yang tahu dia ada Saka. Bagaimana pula pada mereka yang tak tahu dia ada Saka? Inilah dia tanda-tanda dikatakan daripada beberapa orang saya temui, daripada beberapa laman web. Ingat, setiap yang saya ketengahkan ini hanya satu hiburan, boleh periksa dengan mereka yang lebih arif dalam bidang ini. Di waktu tidur, kalau anda mempunyai Saka, setiap malam kalau anda tidur resah gelisah, anda akan sentiasa berjaga malam, terbangun malam dalam keadaan ketakutan. Anda akan mimpi, setiap kali mimpi benda mengganggu anda. Mimpi-mimpi yang menakutkan dalam tidur anda. Mimpi tentang binatang-binatang yang ganjil.
Kalau dalam tidur kadang-kala dikatakan akan rasa sesak nafas. Anda akan ketawa, menangis, perkara-perkara pelik yang akan anda lakukan. Mimpi melihat hantu, mimpi melihat manusia dalam keadaan-keadaan pelik. Mengeluh ketika anda tidur, mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi berada di kawasan kubur atau tempat-tempat sampah yang menakutkan. Bila anda berjaga, apakah tanda-tandanya? Antaranya pening kepala yang berterusan. Ada saja pada waktu-waktu tertentu, mungkin dikatakan di sini dari maghrib sampai ke subuh, malam aja pening. Setiap malam pening, dah jumpa doktor, bagai obat anda makan. Katanya di sini, keadaan pening migrain anda tidak hilang. Anda selalu letih, malas untuk melakukan ibadah, malas untuk berhadapan dengan kewajipan anda. Anda pula, fikiran kusut, tidak boleh berfikir, sentiasa marah dengan ahli keluarga, mungkin dengan isteri, dengan anak-anak, dan kesurupan, kemurungan. Itulah antara dikatakan badan anda mempunyai saka dan tidak anda ketahui. Sejauh mana kebenarannya, saudara? Para pendengar Ria 897 FM. Soalan yang mudah, bagaimana saka boleh dihindari? Ada pendengar yang bertanya. Ada juga cara-cara teknik-teknik perubatan yang dipanggil ruqyah, boleh dikenakan kepada si pemilik saka. Tapi teknik ini boleh tanya mereka yang lebih arif. Kalau ingin dibincangkan untuk rancangan 2 jam ini memang tidak mencukupi. Sedikit sebanyak anda tahu sebenarnya apa itu saka. Di sini ada contoh dari majalah yang saya miliki. Kalau seseorang itu mempunyai saka, para pendengar Ria 897, dan saka itu tidak diketahui si punya badan yang dia ada saka, kadangkala benda itu akan ikut ke mana saja dia pergi. Kadangkala dia rasakan dia ni diawasi oleh sesuatu. Hati-hatilah, mungkin itu saka. NJ12 on call. Baiklah, kita kembali pada kisah saka, kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar. Katanya, salam Kisi, tolonglah ketengahkan kisah saya yang ingin saya ketengahkan. Nama saya Malisa Alba, seorang pendengar dari seberang tambak, berasal dari Johor Bahru. Ini berlaku kepada datuk saya. Untuk pengetahuan Kisi, sama ada betul atau tidak, saya tidak pasti. Tapi ramai adik-beradik mama saya kata keluarga kami mempunyai saka. Untuk pengetahuan Kisi juga, saya masih mempunyai moyang. Moyang saya masih lagi kuat. Dan ramai saudara boleh, katanya saudara mamah belah mama saya ini mempunyai saka, mengikut kiriman email dari Lisa. Pada 2 tahun lepas, nenek saya pernah mengalami sakit yang sangat kuat, atau lebih digelar sebagai sakit tenat, sampai pergerakan nenek saya terbatas. Tak dapat bergerak, macam dikatakan dalam keadaan nazak pun ada. Dipendekkan cerita, 2 minggu selepas itu nenek sihat macam biasa. Sebelum ini, nenek tidak berupaya untuk bergerak. Kemudian nenek moyang dan adik-beradik nenek pergi ke Melaka atas urusan harta keluarga mereka. Maka secara otomatik datuk saya tinggal seorang di rumah. Datuk saya hanya tinggal bersama dengan nenek ketika itu. Bila nenek balik kampung di Melaka, tinggallah datuk keseorangan. Pada suatu maghrib, datuk selesai mengerjakan solat di surau dan pulang ke rumah macam biasa. Datuk pun berehat dan baring di atas sofa. Dalam beberapa minit selepas itu, katanya di sini, datuk ternampak seolah-olah Kisi ada bayang-bayang di dapur datang ke arah datuk saya. Kemudian datuk moyang saya dengan, katanya nampak datuk saya nampak moyang saya dengan rambut yang sangat panjang. Padahal masa tu Kisi, moyang saya berambut pendek, melintas depan datuk saya. Betul-betul sebelah datuk itulah benda tu berjalan sampai ke depan. Kemudian jelmaan itu senyum ke arah datuk saya. Datuk yang sudah faham akan jelmaan yang kami panggil saka itu cuma terkan pura-pura tidur. Maka jelmaan itu pun hilang di balik pintu. Sedangkan waktu yang diceritakan pengalaman ini berlaku, moyang keluarga berada di Melaka
begitu jauh, tapi Datuk boleh terlihat moyang dalam rumah. Keesokannya saya dan Mama datang ke rumah Datuk dan beliau menceritakan pada kami. Kami hanya diam membisu. Rumah itu seakan ada penghuninya. Casey, saya ada terdengar bahawa saka akan diturunkan mengikut turun-temurun. Mereka iaitu saudara ada berkata yang ingin turun kepada anak sulung. Ada rasa betul sebab moyang anak sulung, nenek juga anak sulung. Tapi yang tak baiknya mama saya anak sulung. Begitu dengan saya, kata Melissa, juga anak sulung dalam keluarga. Boleh tak Casey bertanya pada pendengar, adakah benar saka diturunkan hanya kepada anak sulung? Tolong Casey, terima kasih dan selamat tengah malam dari Melissa. NJ12 on call. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 dan ingatlah setiap kisah hanya satu hiburan. Berikut ini kiriman email yang akan saya sempurnakan datangnya daripada seorang pendengar. Dan awal tadi beberapa kisah tentang sakah telah pun saya ketengahkan. Dan ingatlah sejauh mana kebenarannya, hanya mereka yang arif dan pakar yang tahu tentang hal ini. Seterusnya akan saya bacakan pengirim kita. Datangnya seorang pendengar. Wah, jauh Orang Nogori, dari Negeri Sembilan yang juga suka mendengar rancangan Misteri Jam 12. Tapi katanya bukan setiap malam. Hanya pada malam-malam tertentu bila suami saya tidak bertugas. Kalau hari-hari biasa, saya hanya mendengar melalui saluran YouTube sebab saya ni jenis yang penakut. Yang ini kisahnya daripada Kak Fatimah berkongsi. Kak Fatimah dari Negeri Sembilan ketengahkan email pada saya. Kak Fatimah kata beliau tinggal di salah sebuah kawasan di Negeri Sembilan yang saya sebutkan nama kampungnya di sini. Dan beliau kenal seorang makcik. Makcik ini dalam keadaan nyanyuk. Setiap kali makcik ini kelihatan ada di beberapa tempat, kadang-kadang dia macam tak tahu bagaimana nak pulang ke rumah. Pernah dia tanya bila saya berjalan di hadapannya. Waktu tu kadang-kadang waktu petang, kadang-kadang waktu maghrib saya akan terserempak. Sebab dari rumah saya ni, kalau nak pergi ke tempat letak kereta, kata teman kita ni, harus turun ada satu tangga yang agak panjang dan tinggi tangganya. Makcik tersebut kadang-kadang duduk di tempat yang sama. Kemudian bila saya tanya, dia kata dia tak tahu macam mana nak balik dan saya akan hantar dia pulang. Begitu juga dengan beberapa jiran saya yang kenal dengan makcik ini dan anak-anaknya. Memang susah Casey nak jaga orang tua nyanyuk macam ni. Kadang-kala saya pun tanya kenapa tak kunci saja pintu. Kadang-kala kalau kunci pintu, dia akan panjat. Rumahnya di tingkat 4. Jadi akan panjat tingkap, takut dia terjun jatuh dah satu hal. Jadi sebab itulah dia biarkan ibunya keluar berjalan dan akan balik sendiri. Tapi lazimnya ibunya akan tanya macam mana nak balik rumah. Jadi pada malam yang disebutkan, kata Kak Fatimah, inilah pengalaman yang seram berlaku kepada beliau. Waktu itu malam Casey, 11 lebih malam, saya sebenarnya nak keluar beli makan. Saya dengan suami. Saya berjalan, kemudian turun tangga, nampak saya dengan suami nampak makcik ni sedang duduk. Jadi saya tanya, "Cik, kenapa duduk sini? Dah pukul 11 tak balik, Cik?" Dia tengok saya, kata Kak Fatimah. Kemudian, "Makcik tak tahu balik lah, rumah makcik kat mana Jadi kata Kak Fatimah, saya pun kata pada suami, Abang pergi naik kereta dulu bang, saya hantar makcik ni balik." Saya pun ajak makcik sini. Saya pimpin tangannya, bila pegang tangan makcik ni terasa sejuk sangat. Jadi para pendengar Ria 897, kata Kak Fatimah, saya pun jalan menuju ke arah rumah makcik yang dimaksudkan. Rumah makcik ni di tingkat atas, kena naiklah beberapa tangga. Sampai atas, saya pun ketuk pintu rumah tuan rumah beberapa kali. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Pintu rumah makcik tersebut dibuka oleh anak lelakinya. Kemudian dia tanya, Kak Timah, ada apa Kak Timah datang malam-malam macam ni?" "Oh, tak ada.
mak kamu ni kat luar, kamu ni buat bodoh. Kasih dia masuklah, dah pukul berapa ni? Kamu tak tahu cari mak kamu ke? Kata Kak Fatimah kepada anak makcik yang duduk di bawah. Apa yang kakak cakap? Kak, mak saya sekarang sakit tenat, Kak. Bila kakak toleh dan tengok, Casey, makcik yang kakak pimpin tangannya tiada di sebelah kakak. Kakak tengok anaknya. Minta maaf Kak Timah, minta maaf. Tak apalah, kakak pergi dulu Kakak lari sepantas kilat pergi ke tempat letak kereta bertemu dengan suami. Dalam kenderaan suami tanya, kenapa dengan awak temang-mengah ni? Bang, saya lari bang. Tadi kan hantar makcik tu balik kan? Abang tahu tak? Anak dia kata mak dia dalam hospital sakit tenat. Awak ni jangan main-main. Betul bang. Itulah satu perkara menjadi tanda tanya dari Kak Fatimah yang kirimkan email untuk diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 dari orang Negeri Sembilan. Pendengar Ria 897, berikut ini adalah kiriman SMS yang juga saya terima ni daripada kiriman mana ni ini dia. Abang Man katanya, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya seorang pemandu teksi dan saya bertugas permanent malam. Kerana saya pilih malam ni sebabnya saya waktu pagi harus uruskan keluarga, anak-anak dan juga isteri saya yang sakit. Jadi bila malam hari itu isteri dah nyenyak tidur, anak-anak semua nyenyak tidur, saya akan keluar memandu teksi di waktu malam. Pengalaman saya ketika mencari rezeki pada waktu malam apabila saya lalu dekat sebuah kawasan diberi nama Kampung Cantik. Saya sebenarnya dapat panggilan daripada call center mengatakan di Jalan Kampung Cantik ni ada orang nak gunakan teksi. Jadi saya pun terimalah. Saya accept lah job tersebut. Sebab kalau panggil telefon ni dapat ekstra duit Kisi. Dengan segera saya memandu dan kebetulan saya berada di Adam Road. Nak keluar daripada tempat makan tu, nak mencari rezeki. Dapat call tersebut, saya pun beat lah dan dapat pelanggan lah yang buat tempahan teksi. Jadi sampai dekat dalam Kampung Cantik ni, dalam perjalanan nak masuk dalam, ada beberapa rumah banglo yang dah usang, tidak ada orang tinggal. Rumah tu bukan dibuat. Kalau rumah dibuat pasti nampak pasir, nampak rumah-rumah tu adalah kayu-kayu lah yang digunakan oleh pihak kontraktor. Tapi kata Encik Man, rumahnya seperti rumah dah wujud tetapi tidak berpenghuni di Kampung Cantik. Jadi saya pusing dekat kawasan tu, ternampak ada seorang perempuan. Jadi saya pun turunkan tingkap. Saya turunkan, saya tanya, excuse me, you book taxi? Jadi wanita tu angguk kepalanya. Jadi saya pun suruh dia naik lah. Dia pun masuk dalam taksi saya, dia tutup pintu. Kemudian saya pun pandu taksi saya. Pandu nak keluar dari kawasan Jalan Kampung Cantik, kata Abang Man. Bayangkan para pendengar, dalam keadaan saya memandu, saya nampak wanita tu sedang duduk di belakang teksi, sedang menggendong bayinya. Jadi saya tengok cermin, ni orang Melayu ni. Saya pun cakap Melayu lah. Ni anak awak ke? Yang pertama, dia angguk kepalanya. Oh, awak nak ke mana? Saya terus, kemudian dia kata, abang keluar je kat sini. Nanti saya arahkan. Depan tu abang belok kiri Yalah, pandu punya pandu. Depan saya ni ada sistem komputer dalam teksi. Kemudian keluar satu message, passenger still waiting for you. Saya pusing belakang. Saya berhentikan teksi. Minta maaf tadi awak ke yang telefon teksi? Dia diam. Saya minta maaf, awak ke yang telefon teksi? Abang, dekat rumah kosong ni abang boleh berhentikan saya. Casey, saya buka pintu, nampak wanita tu keluar jalan, meremang belur rumah saya, Casey. Saya tak berani pandang lagi, saya terus tutup pintu tempat duduk saya tu. Kemudian saya patah balik, rupa-rupanya orang tu ada keluarga Mak Saleh ni. 3 orang. Bukan tempat tadi saya ambil, atas lagi sikit. Kemudian dia tanya saya,
Kau pergi mana? Lama kami tunggu. Oh, kata saya pada dia, saya tersalah ambil orang. Nasib baik tak kena marah. Itulah pengalaman daripada Abang Man berkongsi kisah ketika bertugas di waktu malam menjemput penumpang yang tak diundang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia di Jalan Kampung Cantik. Dekat mana tu Saya pun pernah dengar juga beberapa kali tentang Jalan Kampung Cantik ni, yang dikatakan berkaitan tentang rumah-rumah kosong. Kalau tak silap saya, di sana tu ada satu kondominium. Saya pernah lalu dekat dalam kawasan tersebut. Ada satu kondominium yang dikatakan tidak lagi dihuni, mungkin ada kerja-kerja peningkatan sebagainya. Dan kalau masuk dalam lagi, ada satu jalan raya yang panjang sepanjang-panjangnya. Sebelah kiri tak tahu apa, tapi sebelah kanan tu macam tempat PUB ke macam itulah. Dan seram bila dah masuk dalam tu bila nak pusing nak buat 3-pointer itulah yang masalah paling dalam sekali lah dekat kawasan Jalan Kampung Cantik. Dan saya juga pernah lihat ada rumah yang dimaksudkan, mungkin rumah yang sama lah, tapi tak tahulah jauh mana kebenarannya. Dan ingat, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Dan saudara, teman-teman Misteri Jam 12, kalau ada kisah anda ingin saya jemput untuk hubungi saya sekarang dan akan teruskan kisah dalam MJ12. MJ12 on call. MJ12 on call. Saya akan terus ke ujung talian dan kita bersama dengan teman kita selanjutnya. Siapa pula di ujung talian ni? Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hai, siapa bercakap ni? Kak En. Kak En buat panggilan dari mana, Kak En? Daripada Tampines. Ada kisah pengalaman tentang apa, Kak En? Silakan. Actually tak nak on air. Kak En segan nak cakap on air. Alamak, Kak En, ni dah ke udara ni. Dah ke udara? Okey. Teruskan. Sebenarnya nak cerita yang pasal Changi Hospital. Oh, yang anda pernah pergi dululah. Dengan siapa pergi? Dengan suami, dengan adik-adik ramai-ramai. Ini kira di waktu malam adventure lah. Saya. Jadi apa yang berlaku bila berada di sana tu? Okey, sebenarnya suami selalu bawa lori. Nanti selalu kita malam minggu selalu ramai-ramai pergi explore. Okey. So satu hari tu suami dengan adik naik dekat Changi Hospital tu. So bila diorang dah explore, ada apa tu? Soldier, soldier yang pakai pakaian lama. Kan sekarang soldier kan uniformnya lain. Ya, betul. Sekarang dorang jual tu, soldier tu pakai helmet. Okey. Macam yang lama-lama yang kira bajunya kalau yang semua hijau Saya. Lepas tu suami saya pun macam tak perasan sangat lah pasal yang soldier ni dia 2 orang. Lepas tu dia cakap dengan suami saya, dia cakap orang putih, dia cakap dengan suami saya, buat apa kat sini, dia cakap. Habis suami pun macam tak ingat apa-apa lah. Ingat selalunya kalau kita tak boleh masuk tu mesti polis yang jaga kan. Tapi suami saya pun heran kenapa soldier yang tanya kenapa tak boleh masuk kat Changi Hospital tu. So lepas tu dia kata okey, sekarang juga kau keluar dari sini, dia bilang. Jadi kita yang kat bawah ni, yang dalam lori, perasan banyak tu soldier naik turun naik tangga dekat yang Changi Hospital tu. So sampai sekarang ni tanya-tanya soldier tu datang daripada mana. Kalau yang masa kini dia takkan uniformnya berbeza Ya, pasal yang jadi question marknya soldier tu pakai helmet macam soldier lama-lama. Tapi mukanya tak nampak masa dia berbual tu. Jadi dia berbual dengan anda ke dengan suami macam mana? Dengan suami dengan adik yang naik. Dia tak bawa nampak ramai soldier yang turun naik tangga tu. Dia melarang anda anak beranak ni tak boleh naik atas lah. Kan dia tak dia cakap dengan suami saya dengan adik. Kata apa korang buat kat sini? Kata korang jalan daripada sini lagi bagus, dia cakap. Tapi sekarang question mark suami saya, soldier tu datang dari mana? Kalau betul-betul yang larang mesti polis kan? Itulah. Terima kasih Kak En Okey, terima kasih. Kembali. Okey, silakan 669-11897. Yang ini daripada Osman, kata Cik Osman ini dari email yang saya terima ni. Casey, saya nama Osman. Saya ingin berkongsi satu peristiwa berlaku di kampung nenek saya di Melaka pada tahun 1997. Katanya 97. Wah, lama tu berapa tahun tu dah lebih 10 tahun agaknya.
Dan kata Cik Osman, selalu saya dalam rancangan Misteri Jam 12 tentang nampak hantu, tetapi pengalaman saya bukan saja nampak, malah pernah kena kejar. Pernah kena kejar dengan makhluk yang dimaksudkan. Waktu itu sebenarnya saya telah pun dinasihatkan oleh Umi saya. Umi itu adalah nenek saudara saya yang berada di Melaka. Katanya di sini pada malam ni jangan keluar. Malam lain nak keluar lah. Jadi saya tanya kenapa. Dia katakan pada malam ini adalah malam di mana banyak kejadian aneh akan berlaku dalam kampung. Jadi saya tak percayalah. Saya kata ni semua adalah katanya di sini kata Cik Osman, ini semua adalah kepercayaan yang karut. Sebab kita tinggal Singapura pun cakap hantu belum pernah jumpa hantu. Jadi saya ni minat memancing. Dan tidak jauh daripada kawasan rumah Umi ataupun nenek saudara saya ni ada terletak satu tasik yang cantik isi. Kalau waktu malam memancing memang best lah, kata Cik Osman. Jadi saya pergi bawalah dengan abang ipar saya dengan juga isteri saya lah, kami bertiga. Dinasihatkan tak nak dengar, sampaikan saudara saya yang tinggal di Melaka pun nasihatkan, kami tak nak dengar. Jadi kami bertiga ni naik kereta yang dipandu oleh saya. Pandu sampai ke destinasi dimaksudkan. Kami pun mulalah pasang joran, mulalah pasang tu pasang ni, kata Cik Osman. Apabila tiba-tiba abang ipar saya terdengar bunyi seolah-olah benda bergerak di semak-semak. Pada mulanya kami fikirkan anjing. Suluh punya suluh tak nampak. Kemudian bunyi lagi. Kemudian pokok pula bergoyang. Takkanlah benda ni sekejap bawah sekejap atas. Jadi cari rupa-rupanya bila abang ipar saya suluh dekat salah satu pokok, dekat situ ada satu pokok ru besar sangat kisi. Pokok ru, kata Cik Osman, adalah pokok yang ada tali terjuntai-juntai yang panjang. Bila suluh di salah sebuah pokok ru yang besar, terperanjat kisi nampak kepala orang dekat atas pokok. Isteri saya yang nampak dulu. Bang, apa tu bang kat atas tu? Saya nampak, astagfirullahalazim. Angkat. Tak, kisi. Katanya tak sempat kami nak simpan joran, barang-barang yang dipasang semua angkat, taruh di belakang kenderaan, kemudian berlalu pergi. Casey, rupa-rupanya ada penanggal kejah kami dari kenderaan dari belakang. Isteri sampai mengucap, Casey, abang ipar saya yang duduk di belakang tak tahu nak buat apa, baca. Saya harus kawal diri. Kalau saya takut, habislah kenderaan hilang kawalan. Sampai di main road, kami keluar pulang ke rumah. Umi tanya, kan aku dah cakap jangan keluar, korang degil. Besok-besok kan boleh pancing. Kami hanya berdiam dan malu sendiri. Terima kasih. Kepala terbang kejar. Dahsyat.